Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan kongsikan tutorial tentang penggunaan MyEasyCo bagi langkah pertama dan seterusnya sehinggalah kita mengisi ataupun mencetak laporan yang telah dilaksanakan oleh guru-guru penasihat. Paparan kali ini merupakan paparan untuk admin, manakala paparan untuk setiap ketua unit telah pun akan saya kongsikan untuk yang berikutnya. MyEasyCo merupakan satu sistem yang kita katakan sebagai one stop center, di mana setiap data yang kita isi akan disimpan dalam database. Jadi tiada risiko yang kita katakan sebagai hilang, di mana kita cuma perlu ingat password dan ID untuk membuka ataupun login. Jadi kalau ada masalah tentang laptop kita, jadi kita boleh buka di laptop yang lain, cuma kita perlu ingat password dan ID tadilah. Jadi MyEasyCo merupakan satu sistem yang dikenakan charge, dan charge pendaftaran sebanyak RM150, manakala RM50 lagi adalah untuk penyelenggaraan. Jadi untuk tahun berikutnya kita cuma perlu jelaskan sebanyak RM50 sahaja. Dan pada saya kira MyEasyCo agak tidak membebankan, kerana kalau kita guna buku, kita terpaksa membeli buku tersebut pada setiap tahun. Dan kalau jumlah unit co-curriculum kita ada 40, maka setiap tahun kita terpaksa membelanjakan sebanyak RM400 untuk membeli buku laporan aktiviti. Baik, untuk pertama kalinya kita perlu menaik myeasyco.net, dan terkeluarlah paparan macam ni, dan seterusnya kita klik MyEasyCo. Jadi untuk penggunaan yang kali pertama kita perlu sign up. Okey, kita perlu penuhkan bahagian-bahagian berikut: kategori iaitu sekolah, nama penuh sekolah, kemudian alamat Gmail. Jadi alamat Gmail ni adalah untuk ID kita. Jadi pada saya lebih mudah kita masukkan terus kod sekolah kita @gmail.com. Jadi saya nak ingatkan, alamat Gmail ni bukan Gmail yang betul, cuma untuk password, untuk ID sahaja. Dan seterusnya kita masukkan password. Jadi password yang memudahkan untuk cikgu mengingat. Dan akhir sekali nombor telefon. Seterusnya kita log masuk menggunakan alamat Gmail dan password yang kita telah buat tadi. Okey, kita login. Jadi kita masukkan ID tadi dan password, dan kita log masuk. Kemudian terpaparlah macam ni untuk yang utama. Kemudian kita terus kepada yang kedua. Yang pertama, yang utama ni kita biarkan saja. Kemudian kita masuk maklumat sekolah. Untuk langkah yang pertama, cikgu perlu kemaskini. Jadi kemaskini, klik kemaskini dan masukkan logo. Logo ni maksudnya lencana sekolah, kategori sekolah sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, kod sekolah, JPN Pahang, PPD Temerloh, sekolah SMK Abu Bakar, alamat sekolah, dan akhir sekali kita simpan. Kita simpan. Selesai untuk maklumat sekolah. Untuk yang berikutnya kita perlu mengisi pada ruangan pengurusan. Jadi dalam ruangan pengurusan ada tahun. Jadi tahun, kita klik tahun dan terkeluar paparan macam ni. Kita klik tambah baru, dan kita masuk tahun 2022 dan simpan. Saya ambil contoh, tambah, kita letaklah tahun 2022 dan simpan. Okey, kemudian untuk peranan guru
kita boleh tambah untuk guru penasihat, ya, guru penasihat. Jadi kalau tak sesuai, mungkin ada sekolah yang guna perkataan lain. Jadi kita, bila dah terletak guru penasihat, kita boleh buang dalam tong sampah kat sini. Jadi untuk peranan guru, kita perlu tambah guru dan simpan. Untuk berikutnya adalah tentang jawatan guru. Jawatan guru ni sama ada ketua guru penasihat ataupun guru penasihat, ya. Ada dua kategori, iaitu ketua guru penasihat dan guru penasihat, ya. Seperti yang sama sebelum tadi, tambah baru dan simpan. Untuk paparan yang seterusnya, bidang. Okey, bidang dalam unit co-curriculum memang ada 4, iaitu kelab dan persatuan, sukan dan permainan, unit beruniform dan rumah sukan. Jadi kalau kita tak perlukan rumah sukan ni, kita boleh buang, kita cuma ambil 3 sajalah. Jadi kalau ke-4-4 ni pakai, maka kita gunakanlah 4-4 ni, seperti mana yang sebelum tadi, kita tambah dan simpan juga. Okey, seterusnya unit co-curriculum. Okey, dalam unit co-curriculum, kita tekan, saya ambil satu contoh, kita tekan tambah, kita masukkan nama unit co-curriculum kita, contoh Persatuan Bahasa Melayu. Okey, kemudian bidang dia yang ada 4 tadi lah, sama ada kelab persatuan, sukan permainan, unit beruniform ataupun rumah sukan. Dan akhir sekali kita akan klik simpan. Seterusnya, habis bahagian pengurusan, kita terus kepada bahagian rekod. Bahagian rekod ni untuk guru. Jadi kita tambah baru, kita akan letak type nama guru, ID. Untuk ID, kita akan biasanya kalau ada 2 abjad, kita akan ambil satu saja abjad. Contohnya Abu Bakar, jadi mungkin kita letak Abu ataupun mungkin kita letak Bakar. Letak perkataan, ya, perkataan Abu ataupun perkataan Bakar. Okey, kemudian nombor IC dia, nombor kad pengenalan, kategori pengguna, tadi ketua penasihat lah, ketua penasihat ataupun guru biasa. Kemudian jawatan, ketua guru penasihat. Okey, kemudian jantina, lelaki ataupun perempuan. Okey, untuk alamat email, jadi alamat email ni bukan email yang betul-betul. Ini lebih kepada ID. Jadi kita perlu reka ID yang mudah. Jadi macam saya lebih suka menggunakan kod sekolah @gmail.com. Tetapi bagi setiap unit kena ada tambahan, sebab ID yang ni kita telah gunakan untuk admin. Jadi untuk setiap unit kita tambah hujung dekat sini, CEB 70081, CEB 70082 dan seterusnya sampai berapa unit kita lah, @gmail.com. Ataupun kalau cikgu rasa nak gunakan cara lain, terpulang, tapi perkataan @gmail.com perlu ada. Jadi yang sebelum ni kalau cikgu nak gunakan lain, tak kisahlah, itu terpulang pada cikgu. Tapi kalau boleh yang mudah lah. Kemudian nombor telefon cikgu tadi, kalau tak tahu tak apa, kita pakai letak nombor telefon kita pun tak apa, dan kita boleh update untuk kemudiannya. Tapi yang ni perlu diisi. Kemudian kata laluan terpulang juga pada cikgu, sama ada nak letak yang memudahkan cikgu lah. Jadi kalau saya lebih suka kata laluan ni sama untuk setiap unit, yang membezakan hanyalah email tadi ataupun ID tu tadi. Kemudian akhir sekali kita simpan, dan seterusnya kita tambahlah untuk unit kita. Kalau ada 20, kita daftarkan semua sekali 20. Okey, untuk berikutnya pelajar. Bagi ruangan pelajar, kita perlu memuat naik fail yang telah kita ambil daripada APDM. Jadi kita perlu mohon kerjasama daripada unit HAM untuk download semua nama pelajar yang ada terdaftar dalam sekolah kita, dan kita simpan dalam satu fail.
Dan seterusnya kita buka paparan rekod pelajar, dan akhir sekali kita muat naik. Jadi kalau saya klik dekat sini, muat naik, jadi dia akan keluar dekat sini choose file. Pilih file. Jadi kita pilihlah dalam file yang telah kita simpan tadi dan kita simpan. Okey. Kemudian pada awal tahun, kemudian pada bulan 2, bulan 3, bulan 4 mungkin ada penambahan pelajar ataupun pelajar baru, maka kita boleh masuk seorang demi seorang. Tapi kalau tak ramai lah. Tapi kalau ramai, kita cuma ikut langkah yang pertama tadi, kita download daripada APDM, simpankan file tersebut dan kita muat naik semula. Sebab dia takkan banyak nama, dia cuma detect untuk nombor kad pengenalan sahaja. Okey, kemudian untuk kalau tak pelajar tu tak ramai, jadi kita perlu masukkan secara manual macam ni. Jadi kita masukkan nama pelajar, nombor kad pengenalan, tingkatan, jantina, bangsa dan agama, dan terus klik simpan. Okey, selesai untuk rekod. Kemudian untuk laporan, jadi kalau laporan aktiviti, bagi guru-guru yang telah melapor setiap kali perjumpaan dan dilaporkan, maka terpapar dekat sini laporan aktiviti. Okey, MyEasyCo, jadi kita lebih kepada konsep paperless. Jadi kalau untuk tujuan rekod atau filing, kita boleh print out dan kita simpan. Untuk guru-guru pun sama. Mungkin guru-guru ada simpan ataupun ada file masing-masing, maka dia perlu print dan simpan dalam file masing-masing untuk rekod ataupun filing. Kemudian ada yang lain-lainnya, laporan pelajar, laporan guru, senarai guru penasihat, senarai unit. Jadi semua sekali ada dekat sini, dan kalau kita print out memang akan terkeluar dan kita boleh simpan untuk filing kita. Okey, ini adalah tutorial kepada admin. Jadi admin kita boleh lantik sama ada SU co-curriculum dan SU sukan, dan kita sendiri selaku GPK-Co. Jadi kita ada 3 admin dalam sistem MyEasyCo yang kita daftarkan untuk sekolah kita. Jadi setakat itu sahaja penerangan saya tentang MyEasyCo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.